Salam sejahtera murid. Marilah kita lihat peta minda perbandingan antara bab 5 dan bab 6. Okey. Untuk bab 5, okey, jika murid lihat di sini ada ungkapan algebra. Contoh 3y tambah 2 bracket y tambah x kuasa 2. Okey, ini adalah ungkapan algebra. Jadi, ungkapan algebra, soalan tak ada tanda sama dengan. Tengok tak ada tanda sama dengan. Kemudian, sama dengan adalah di sebelah kiri. Okey. Sama dengan adalah di sebelah kiri. Jadi, kita akan tuliskan 3y. Okey. Okey, di sini ada kurungan. Kita lihat apa yang ada di depan kurungan. Ya, 2. 2 ni tandanya adalah positif. Jadi, kalau ada kurungan, kita perlu darab. Okey, kita perlu darab. Jadi, positif darab positif, kita akan dapat positif. 2 darab 1, kita akan dapat 2. Dan hurufnya adalah y. Okay, kemudian positif darab dengan positif, kita akan dapat positif. 2 darabkan dengan 1, kita akan dapat 2. Dan hurufnya adalah x kuasa 2. Okay. Jadi sama dengan ni akan ada di bahagian depan. Okay. Jika persamaan linear, dalam soalan akan ada tanda sama dengan. Okay, ada tanda sama dengan. Okey, dan sama dengan adalah di bahagian tengah. Kalau ungkapan algebra di sebelah tepi kiri. Okey, kalau persamaan linear ada di bahagian tengah. Okey. Kemudian huruf ada satu huruf sahaja. Okey, contoh di sini huruf Y. Okey. Kemudian ada satu huruf saja di sini adalah huruf Y. Okey. Kuasa huruf adalah lebih besar atau sama dengan 1. Jadi kuasanya boleh 1 atau kuasanya boleh lebih daripada 1. Okey, ni kuasa 1, ni kuasa 2. Jadi boleh sama dengan 1 atau boleh lebih dari 1. Contohnya 2, 3 dan sebagainya. Ini kalau ungkapan. Tetapi kalau persamaan linear, okey, kuasa huruf adalah 1 saja. Tengok, y kuasa 1. Y kuasa 1. Jadi kuasanya mesti 1. Okey. Okey, kata kunci untuk soalan bab 5 adalah mempermudahkan. Okey, mempermudahkan. Okey, kalau untuk persamaan linear, kata kuncinya adalah carikan nilai. Okey, carikan nilai. Okey. Kemudian jawapan tak akan ada nombor dan huruf. Okey. Jawapan kita akan ada nombor sahaja. Okey, contohnya yang ini 3y tambah 2y, kita akan dapat 5y tambah 2x kuasa 2. Okey. Kalau ni 3y sama dengan 2 darab y, 2y. 2 darab positif 1, positif 2. Kemudian kita akan susun 3y tambah 2y akan jadi tolak 2y sama dengan 2. Okay, 3 tolak 2 kita akan dapat 1y. 1y sama dengan 2. Okay,
Jadi kalau Y sahaja, kita akan dapat Y sama dengan 2. Jadi jawapan ni sama dengan ni. Lepas sama dengan dia akan ada nombor saja. Okey. Tapi baiklah murid, sekarang kita akan belajar 6.2. Kenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Sekiranya persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, persamaan itu mesti ada tanda sama dengan dan setiap sebutannya mestilah terdiri daripada sebutan algebra linear. Okey, kita lihat sebutan yang pertama iaitu 3x. 3x adalah sebutan algebra linear kerana mempunyai satu pemboleh ubah iaitu x dan kuasanya adalah 1. Okey, satu pemboleh ubah iaitu x dan kuasanya 1. Okey, kita lihat sebutan algebra yang kedua y. Jadi y ini mempunyai satu pemboleh ubah iaitu y dan kuasanya adalah 1. Dan kita ada tanda sama dengan. Jadi ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita lihat soalan yang kedua. 3x tambah 8 sama dengan y kuasa 2. Okey, kita bulatkan sebutan algebra. Okey, kita ada 3x. Kita ada y kuasa 2. Okey, 3x ni sebutan algebra linear atau bukan? Okey, kalau linear dia mesti ada satu pemboleh ubah iaitu x sahaja. Kuasanya 1. Okey, betul. Okey, ni ada satu huruf tetapi kuasanya bukan 1, kuasanya 2. Kalau kuasa 2, bukan. Okey. Soalan yang seterusnya x per 2 dan 2y. Ada sama dengan. Okey. Adakah x per 2 ini sebutan algebra linear? Ya, betul. Sebab dia ada satu huruf dan kuasanya 1. Okey, dia ada satu huruf, kuasanya 1. Dan ada sama dengan. Jadi, betul. Okey. Kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, 2 per x, 2y. Ada sama dengan. Okey, yang ini ada satu huruf dan kuasanya 1. Yang ini juga ada satu huruf tetapi kuasanya negatif 1. Kalau dia ada di bahagian bawah, per ada dekat bahagian bawah, dia adalah kuasa negatif 1, bukan kuasa 1. Jadi ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, sebutan algebra adalah 2xy. Okey, ada sama dengan. Okey. Yang ini, adakah 2xy ini adalah sebutan algebra linear? Ya, betul murid. Ini bukan sebutan algebra linear. Mengapa? Kerana dia mempunyai dua pemboleh ubah iaitu x dan y. Okay, ada dua pemboleh ubah iaitu x dan y. Kalau sebutan algebra linear mesti ada satu pemboleh ubah saja. Yang ini ada dua pemboleh ubah. Jadi, bukan. Okay, yang seterusnya, okay, kita ada sebutan algebra, kita ada 2x, kita ada y. Okay, jadi kuasa hurufnya satu saja, kuasa 1. Pemboleh ubahnya satu saja, kuasa 1. Dan ada sama dengan. Jadi ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, sekarang kita lihat 6.2b membentuk persamaan. Okay. Kita lihat soalan nombor 1. Okay, jumlah. Kalau jumlah tambah, tolak, darab atau bahagi? Ya, operasi tambah. Okay. Dua nombor. Dua nombor, kita tak tahu apakah nombornya, jadi kita letak huruf. Okay, nombor yang pertama x dan nombor yang satu lagi y. Ialah 20. Kalau ialah, ingat sama dengan 20. Jadi persamaannya mesti ada sama dengan 20. Okey. Jumlah. Kalau jumlah kena tambah. Nombor pertama x, nombor kedua y. Jadi x tambah y sama dengan 20. Ini adalah jawapan dia. X tambah y sama dengan 20. Okey. Kita
kita lihat soalan yang kedua. Bilangan lelaki. X. Okey. So, bilangan lelaki X adalah 6 orang lebih daripada perempuan Y. Okey. Jadi, perempuan berapa orang? Perempuan Y. Lelaki berapa orang? 6 orang lebih daripada Y. Jadi, X lelaki sama dengan Y tambah 6. Kenapa Y tambah 6? Sebab Y ni perempuan. Okey. Lelaki ni lebih 6 orang daripada perempuan. Jadi, X sama dengan Y tambah 6. Ataupun, kita boleh tuliskan X bilangan lelaki tolak bilangan perempuan Y. Kita akan dapat berapa? Ya, kita akan dapat 6. Pun boleh. Okey. Ada lagi tak jawapan lain, murid? Okey, kalau kita nak Y sama dengan bilangan lelaki tolak 6. Jadi ada 3 persamaan. Tiga-tiga persamaan ni. Baiklah murid, seterusnya kita akan lihat 6.2C. Okey, menentukan penyelesaian yang mungkin. Okey, kita lihat soalan nombor 3. Okey, Ali membeli 4 buah-buahan yang terdiri daripada oren dan apel. Berapa bilangan oren dan apel yang mungkin? Okey. So, kita ada 4 buah. Okey, 4 buah ni boleh terdiri daripada oren dan terdiri daripada apel. Cuma kita tidak tahu berapa bilangan oren dan berapa bilangan apel. Okey. Jadi ada 3 kemungkinan. Jika cikgu ada 1 oren, maka berapa apelnya? Betul murid, apelnya 3. Sebab jumlah buah adalah 4. Jadi 1 tambah 3, kita akan dapat 4. Jadi mungkin pertama cikgu ada 1 oren dan 3 apel. Jika cikgu ada 2 apel, berapa oren? Ya, pandai murid. Orennya akan jadi 2. Sebab kalau 2 oren, 2 apel, jumlahnya 4. Okey. Ataupun boleh berapa murid? Kalau 3 oren, apelnya akan jadi berapa? Ya, betul. 1. Jelas murid? Jadi ada 3 kemungkinan. Okey, ada 3 kemungkinan jawapan bagi soalan ini. Okey. Sekarang kita lihat soalan nombor 4. Okey, tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan X tolak Y sama dengan 7. Okey. Langkah pertama murid. Okey. Kita pindahkan Y. Kita jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi, X sama dengan, okey, X sama dengan, okey, tuliskan nombor 7 di bahagian kanan. Okey, kita tuliskan dulu persamaannya. X tolak Y sama dengan 7. Okey, kita bulatkan X. Kita nak X sebagai tajuk. Jadi, 7 di sebelah kanan. Kita tuliskan 7 di sebelah kanan. Okey, tolak Y, pindah ke kanan akan menjadi tambah Y. Jadi, ini adalah persamaan yang baru. Langkah pertama. Okey, langkah kedua. Kira jika Y sama dengan 0. Kita ganti nilai. X sama dengan 7 tambah tempat Y ni kita letak kurungan. Okey, so Y berapa? 0.
Jadi X sama dengan berapa murid? 7 tambah sifar. Ya, jawapannya 7. Okey. Kemudian kita lihat jika Y sama dengan 1. Kita salin balik persamaannya iaitu X sama dengan 7 tambah Y. Okey. Kemudian X sama dengan 7 tambah tempat Y ni kita biarkan dalam kurungan, gantikan dengan 1. Jadi X sama dengan 7 tambah 1, kita akan dapat. Baiklah murid, sekarang kita akan lihat 6.2D iaitu graf. Okey. Okey, graf untuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ia mestilah berbentuk satu garis lurus sebab dia persamaan linear. Jadi grafnya mestilah garis lurus. Jadi A ni garis lurus, jadi graf ini betul. Okey, B ni bukan garis lurus, dia berbentuk lengkung. Jadi salah. Okey, C juga lengkung. Salah. Dan D garis lurus. Betul. Okey, seterusnya kita akan lukis graf. Okey, contoh persamaan Y tolak X sama dengan -2. Okey, kita nak lukis graf. Jadi langkah pertama, kita jadikan Y ini sebagai perkara rumus. Jadi kita akan dapat Y sama dengan -2 tolak X pindah ke kanan akan menjadi tambah X. Okey. Jadi ini adalah persamaan. Okey, sekarang kita cari nilai Y apabila X-nya sifar. Okey, kalau X-nya sifar, okey, tempat ni sifar ya. Jadi -2 tambah sifar, kita akan dapat berapa murid? Ya, betul. Kita akan dapat -2. Okey, kemudian cuba kita gantikan dengan 1 pula. -2 tambah 1, berapa? -1. Okey, -2 tambah 2, sifar. -2 tambah 3, 1. -2 tambah 4, 2. Okey, sekarang kita akan plotkan setiap titik ini ke dalam graf. Okey, so kita ada paksi Y. Ini paksi Y. Okey, kita ada paksi X. Ini paksi X. Okey, jadi ni adalah X nilainya sifar. X1, X2, X3, Y, X4. Kemudian Y1, Y2. Y -1, Y -2. Okey, kita nak plot kat titik yang pertama. Titik pertama X sifar, Y -2. Okey, ini adalah X sifar, Y -2. Kita perlu turun ke bawah. Kita plotkan titik. Okey, yang kedua X1 -1. Okey, X1 di sini. Y -1 turun bawah. Okey, ini adalah Y -1. Okey, kemudian X2, Y sifar. X2 di sini. Y sifar jadi tak bergerak. Di sini. Okey, kemudian X3, Y1. X3, Y1 naik atas. Okey, dan X4, Y2. Ini X4, Y. Ini 1, Y2. Kita plotkan. Okey. Kemudian kita sambungkan setiap titik ini menggunakan satu garis lurus. Kita gunakan pembaris. Kita sambungkan setiap titik ini guna pembaris. Kita lukis satu garis lurus. Okey. Kita sambung setiap titik. Okey. Boleh murid? Jadi baiklah murid, seterusnya kita akan belajar 6.2B
Penyelesaian bagi persamaan linear serentak. Okey, ada 3 cara penyelesaian bagi persamaan linear serentak. Cara yang pertama adalah graf. Cara yang kedua adalah penggantian. Okey, dan cara yang ketiga adalah penghapusan. Graf, penggantian dan penghapusan. Okey, kita lihat cara yang pertama iaitu graf. Okey, di sini kita ada dua persamaan linear iaitu x tambah y sama dengan 6. Okey, kita lukiskan graf yang berwarna line biru. Kemudian kita lukiskan persamaan linear serentak. Kita lukiskan graf bagi persamaan linear 2x tambah y sama dengan 8, iaitu yang berwarna merah ini. Okey, dan dua graf ni akan bertemu di satu titik persilangan. Okey, di sini titik persilangannya. Okey, ini titik persilangannya. Okey, titik persilangan ini bertemu di x sama dengan 2, y sama dengan 4. Okey, x 2, y 4. Jadi, penyelesaian bagi persamaan linear serentak ini adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 4. Okey, jadi kita dapat cari nilai x, kita dapat cari nilai y. Ini cara yang pertama menggunakan kaedah graf. Okey murid, sekarang kita selesaikan persamaan linear serentak menggunakan cara penggantian. Okey, kita ada persamaan yang pertama iaitu 2x tambah 2y sama dengan 8. Okey, kita ada persamaan yang kedua, x tolak 2y sama dengan 1. Okey, jadi kita dapatkan kita menggunakan kaedah penggantian. Okey, kita lihat persamaan mana nampak mudah untuk mencari nilai x. Okey, di sini 2x, di sini x sahaja. Jadi kalau lihat persamaan kedua ni, dari persamaan kedua ni, cikgu boleh dapat x sama dengan 1 tambah 2y. Betul kan? Okey, cikgu bulatkan x. X ni sama dengan 1 tolak 2, pindah ke kanan akan menjadi tambah 2y. Okey, jadi ini kita jadikan persamaan yang ketiga. Sekarang ni kita gantikan persamaan ketiga ni dalam persamaan 1. Jangan ganti dalam persamaan 2. Sebab kita dapat persamaan 3 ni daripada persamaan 2. Jadi kita mestilah gunakan persamaan 1. Okey, ganti 3 dalam 1. Jadi kita salin dulu persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah 2x tambah 2y sama dengan 8. Okay, ini persamaan 1. Okay, kita gantikan nilai x. 4x ni kita letak dalam kurungan tambah 2y sama dengan 8. Okay, x ni kita gantikan dengan 1 tambah 2y. Jadi 1 tambah 2y. Okey? Okey. Seterusnya. Okey. Kita perlu hilangkan kurungan ni dengan cara darab. Jadi 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4y. Kita salin tambah 2y. Okey. Kita bulatkan sebutan algebra linear iaitu 4y tambah 2y. Jadi 4y tambah 2y sama dengan 8 tambah 2 pindah menjadi tolak 2. Okey, 4 tambah 2
6y sama dengan 8 tolak 2, 6. Jadi kalau kita nak y sahaja, 6 bahagi 6. Jadi kita akan dapat y sama dengan 6 bahagi 6, 1. Okey. Jadi sekarang kita dah dapat nilai y. Seterusnya kita gantikan nilai y sama dengan 1 dalam persamaan 3. Okay. Persamaan 3 adalah x sama dengan 1 tambah 2y. Ini persamaan 3. Okay. Kemudian kita gantikan y sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah 2. Y ni kita letak dalam kurungan, y-nya 1. Jadi x sama dengan 1 tambah 2. X sama dengan 1 tambah 2, 3. Jadi nilai x adalah 3. Okey, cara yang ketiga adalah kaedah penghapusan. Okey. Okey. Kita lihat persamaan yang pertama, 2x tambah 2y sama dengan 8. Ini adalah persamaan 1. X tolak 2y sama dengan 1. Ini adalah persamaan 2. Okey. Okey. Sekarang ni kita lihat persamaan 1 ni 2x. Persamaan 2, x. Okey. Kemudian dalam persamaan 1, 2y. Dalam persamaan 2, 2y. Nombor ni nampak tak sama? 2, 2. Jadi kita perlu hapuskan y. Sebab 2 ni dengan 2 ni sama. Jadi kita boleh hapuskan menggunakan operasi tambah atau tolak. Betul murid? Okey. Bagaimanakah cara untuk menghapuskan 2y dengan negatif 2y? Kita perlulah tambah. Cuba gunakan kalkulator, tekan 2 tambah negatif 2. Apakah jawapannya murid? Betul, kita dapat sifar. Jadi dia dah hapus. Jadi kita perlu menggunakan operasi tambah. Okey, 2 tambah 1. Kita akan dapat berapa? 3. 3 apa? 3x. Yang ini tak perlu sebab dia dah hapus. Sebab 2 tambah negatif 2, kita dapat sifar. Sama dengan 8 tambah 1, kita akan dapat 9. Okey. Kemudian kita nak cari x sahaja. X sama dengan 9 bahagi 3. Kita akan dapat x sama dengan 3. Jadi x nilainya adalah 3. Okey, kemudian kita ganti x sama dengan 3 dalam persamaan mana? Suka hati, dalam persamaan 2 pun boleh, dalam persamaan 1 pun boleh. Okey, katakanlah kita nak gantikan dalam persamaan 1. Kita salin dulu persamaan 1 iaitu 2x tambah 2y sama dengan 8. Okey, 2x ni dalam kurungan sebab kita tak tahu nilainya. Nak ganti nilai. Okey, x ganti dengan 3. Jadi letak 3. Ini operasi darab. 2 darab 3 kita akan dapat 6 tambah 2y sama dengan 8. Okey, cikgu sambung di sini. Jadi kalau kita nak 2y sahaja, kita bulatkan positif 2y. 2y sama dengan 8 tolak 6. Ingat, 6 ni tambah. Tambah pindah ke kanan akan menjadi tolak. Jadi 2y sama dengan 8 tolak 6, kita akan dapat 2.
Okay, next kalau kita nak Y sahaja, 2 bahagi. Baiklah murid, kita lihat soalan nombor 8. Okey, jadual menunjukkan harga buku dan pen. Hitung harga bagi sebatang pen dan sebuah buku. Okey, jadi kita sebenarnya telah membeli 4 buku dan 2 pen dengan harga RM45. Kita tidak tahu harga sebuah buku. Jadi, kita letak satu pemboleh ubah, katakan X untuk buku dan Y untuk pen. Jadi, harga buku adalah X ringgit, harga pen adalah Y ringgit, bilangan buku adalah 4, bilangan pen adalah 2. Jadi kita boleh tuliskan satu persamaan linear di sini, iaitu 4X. Kerana 4 buku darabkan dengan harga sebuah buku X ringgit. Kemudian kita tambah dengan 2Y. 2 buku, 1 buku, RMY ringgit. Jadi jumlah wang yang perlu dibayar adalah RM45. Ini adalah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua, kita beli satu buku. Okey, kalau buku letak X tambah pen, kita ada beli 3 batang pen. Jadi 3Y sama dengan 25. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, sekarang kita akan guna cara penghapusan untuk selesaikan persamaan linear serentak ini. Kita lihat X nombornya tidak sama. Okey, 4 dan 1 tidak sama. Jadi bagaimanakah kita hendak samakan nilai? Kita perlu darabkan persamaan 2 dengan nombor 4. Okey, jadi kita dapat persamaan yang baru. 1 darabkan dengan 4, kita akan dapat 4X tambah 3 darabkan dengan 4, kita akan dapat 12Y. 25 darabkan dengan 4, kita akan dapat 100. Ini adalah persamaan 3. Okey, sekarang kita tuliskan persamaan 1 di bahagian bawah, persamaan 3. Okey, sekarang ni kita perlu hapuskan X, jadi kita perlu gunakan operasi tolak. Jadi 4 tolak 4 dan tinggal sifar. 12 tolak 2, kita akan dapat 10Y. 100 tolak 45, kita akan dapat 55. Jadi Y sama dengan 55 bahagi 10, kita akan dapat 5.5. Okey, sekarang kita ganti Y sama dengan 5.5 dalam persamaan. Okey, kita boleh pilih suka hati nak persamaan 1 ataupun persamaan 2. Okey, katakan cikgu nak ganti dalam persamaan 2. Okey, persamaan 2, X tambah 3Y sama dengan 25. Jadi kita gantikan nilai Y dengan 5.5. Okey, jadi X tambah 3 darab 5.5, kita akan dapat
16.5 sama dengan 25. Jadi X sama dengan 25 tambah pindah ke kanan akan menjadi tolak. Jadi 25 tolak dengan 16.5, kita akan dapat 8.5. Jadi sekarang ni harga sebatang pen adalah harga sebatang pen sama dengan RM RM5.50 dan harga sebuah buku